Seterusnya, antara perkongsian dari Bumi Kenyalang mengenai perasmian pembinaan projek Sabah Sarawak Link Road Fasa 2. Perinciannya bersama Bumawin di Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Farhatul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan merasmikan projek Sarawak Sabah Link Road SSLR Fasa 2 pada 11 September ini. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, perasmian projek jalan penghubung dua negeri berkenaan akan diadakan di satu lokasi di Limbang. Untuk buat perasmian. Sebab bulan September ini setahun sudah surat setuju terima SST dah beri kepada syarikat yang buat kerja pembinaan ini jalan tu. Projek tersebut melibatkan pembinaan jalan kira-kira 330 km. Dalam pada itu, SSLR Fasa 1 yang sedang dalam pembinaan pula dijangka siap sepenuhnya pada suku keempat tahun depan. Datuk Seri Alexander ditemui media selepas Majlis Perasmian Hari Libat Urus Industri Pengurusan Fasiliti Sarawak 2025 di Kuching pagi tadi. Di majlis berkenaan, beliau mahu Lembaga Pembangunan Industri Binaan Malaysia CIDB menggiatkan usaha dalam melahirkan kontraktor pengurusan fasiliti FM di Sarawak. Setakat ini hanya 17 kontraktor FM berdaftar di Sarawak daripada 460 kontraktor berdaftar di seluruh negara. Syarikat Boeing bersama Sarawak Economic Development Corporation Energy SEDCE dan Aquatic bakal bangunkan fasiliti demonstrasi penyingkiran karbon berasaskan air laut di Sarawak. Fasiliti tersebut dijangka mulakan operasi pada 2026. Dalam kenyataan media, ketiga-tiga pihak berkenaan telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU untuk membangunkan projek berkenaan. Tujuannya memajukan inovasi penyingkiran karbon dengan menghasilkan hidrogen hijau bagi menyokong agenda tenaga bersih Sarawak yang memberi manfaat kepada alam sekitar dan ekonomi. Fasiliti tersebut dijangka mampu menyingkir 365 tan karbon dioksida dan menghasilkan 10 tan hidrogen hijau serta 80 tan kalsium karbonat setiap tahun dengan kos operasi ditampung melalui hasil jualan produk tersebut. Projek berkenaan juga dijangka akan mempercepat penskalaan komersial teknologi penyingkiran karbon sekaligus menyumbang kepada agenda dekarbonisasi rantau ini. Baik, Jabatan Penyiaran Malaysia bersedia melangkah ke arah teknologi baharu operasi penyiaran. Ia menerusi penekanan kepada penggunaan rangkaian protokol internet IP penyiaran 5G serta memperkukuh platform penstreaman digital eksklusif OTT RTM Klik. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran Jabatan Penyiaran Malaysia Ismail Sulaiman berkata, perkara lain yang diberi penekanan iaitu teknologi cloud, kecerdasan buatan AI dan 5G yang akan digabungkan sebagai asas kepada pengoperasian pada masa depan. Jelasnya perkara itu antara yang dibincangkan sepanjang bengkel hala tuju operasi penyiaran 2025-2030 dengan kerjasama strategik Damai Lagoon Resort yang dijalankan di Santubong sejak Selasa lepas. Oleh kerana bengkel ini meliputi keseluruhan daripada grade J9, jurutera-jurutera baru, elemen-elemen perkongsian ilmu kita tekankan di sinilah untuk memastikan jurutera-jurutera baru ni dapat meningkatkan pengetahuan dalam elemen baru teknologi penyiaran. Tambahnya, ia sejajar dengan aspirasi Ketua Pengarah Penyiaran untuk memastikan RTM kekal relevan dan berdaya saing dalam ekosistem media digital. Program itu disertai 73 peserta meliputi jurutera dari Jabatan Penyiaran seluruh negara bagi membincangkan hala tuju operasi dan strategi penyiaran bagi 5 tahun akan datang. Saudara, genap 50 tahun penubuhannya, RTM Miri kekal sebagai medium menyampai maklumat, berita dan hiburan bagi masyarakat utara Sarawak. Dari siaran radio analog pada 1975, RTM Miri kini melangkah ke dunia digital yang lebih dinamik. Ikuti laporan Noriza Jau. Bermula dengan siaran dalam bahasa Melayu, Cina, Iban, Kayan dan Kenyah, RTM Miri menjadi medium penting menyampai maklumat dan berita kepada rakyat.
Sebab waktu itu belum ada TV masa saya kerja awal-awalnya dengan RTM. Tidak ada TV. Oleh yang demikian, peranan RTM membaca berita begitu penting sebab itulah satu-satunya berita yang cepat sampai kepada mereka. Tahun radio buka saja boleh didengar. Dengan kepesatan teknologi ketika ini, RTM Miri melaksanakan pelbagai pendekatan agar kekal relevan di era digital dan ledakan media sosial. Jadi dengan adanya media digital dan juga ledakan media sosial sekarang ini, jadi memudahkan kita sebenarnya untuk menyampaikan maklumat kepada pendengar-pendengar kita yang ada di Miri khasnya lah. Dan juga tidak harus kita lupakan penggunaan AI ataupun Artificial Intelligence, yang mana sebenarnya kita dah gunakan sebenarnya AI untuk dalam penerbitan program-program kita di sebahagian program-program kita di RTM Miri ini. RTM Miri sentiasa mengukuhkan kerjasama dengan rakan strategik dalam penganjuran pelbagai program dan akan sentiasa dekat di hati masyarakat. Keupayaan RTM Miri untuk terus berada dalam industri penyiaran menjadi kebanggaan buat warganya dan juga insan yang pernah bersama stesen ini suatu ketika dahulu. Saya berasa bangga menjadi sebahagian warga RTM Miri. Bekerja di RTM Miri memberikan saya pengalaman yang sangat berharga kerana suasana kerjanya yang mesra, penuh kerjasama dan banyak peluang untuk belajar. Teruskan melangkah maju RTM Miri. Jadilah penyiar yang sentiasa dekat di hati. Saya bangga pernah menjadi sebahagian daripada keluarga RTM Miri. Semoga terus maju. Selamat ulang tahun ke-50 RTM Miri. Dengan tagline mesra bermaklumat, RTM Miri ingin melangkah ke dekad seterusnya sebagai stesen penyiar yang terus setia menyampaikan maklumat sahih, mendidik dan menghiburkan masyarakat. Bukan sekadar sebuah stesen penyiaran, RTM Miri adalah suara rakyat bumi Kenyalang. 5 dekad yang lalu, di sinilah sejarah ini bermula dan ia akan terus bergema untuk generasi akan datang. Noriza Jau, RTM. Lebih 6,000 orang akan sertai perarakan Maulidur Rasul bahagian Sibu Sabtu ini. Residen bahagian Sibu, Abang Muhammad Porkan Abang Budiman berkata, laluan perarakan tahun ini adalah berbeza berbanding tahun lepas. Perarakan itu bermula pukul 6 pagi di dataran Tun Tuanku Bujang, akan melalui jalan bandar berbanding menggunakan jalan menyelusuri kampung-kampung sebelum ini. Jalan yang terlibat, Jalan Bujang Suntong, Jalan Pulau, Jalan Tukang Besi, Jalan Sentral, Jalan Kampung Nyabor dan kembali semula ke dataran, katanya pada sidang media di Pejabat Residen Sibu hari ini. Jumlah penyertaan untuk semua kategori yang telah kita berikan adalah berjumlah 65 kontingen, di mana seramai 6,653 penyertaan perarakan akan mengikut serta, tidak termasuk anggota-anggota keselamatan yang bertugas. Turut serta ialah 4 kontingen jemputan khas bukan Islam, iaitu Persatuan Ketua Kaum Cina Sibu, Persatuan Teochew Association, Ketua Masyarakat Ketua Kaum KMKK, IBAN Daerah Sibu dan Gabungan Persatuan Cina bahagian Sibu. Menurutnya, beberapa jalan utama yang terlibat akan ditutup mulai pukul 5.30 pagi sehingga perarakan selesai kira-kira pukul 10 pagi dengan jarak laluan sejauh 3.4 km. Perarakan akan diketuai oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap adun nangka Datuk Dr. Anwar Rapai. Buat julung kalinya juga, tokoh Maulidur Rasul bahagian Sibu akan diumumkan pada majlis penutup kelab. Baik saudara, berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Kembali kepada Farhatul untuk perkembangan seterusnya. Farhatul, silakan.